Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada peserta yang berada di Dewan ini dan juga di dalam alam maya. Dan tidak dilupakan kepada panel-panel undangan kita pada petang ini. Semua masih segar lagi ke? Kita akan masuk kepada sesi sharing. Expectation versus reality. Daripada tadi kita tengok perjalanan macam mana kerjaya sebagai kesihatan awam, dan petang ni kita bertuah kerana kita jemput kita punya panel-panel untuk berkongsi pengalaman dalam perjalanan public health journey. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan ahli panel. Yang pertama iaitu Prof. Dr. Aziah binti Daud. Beliau merupakan pensyarah di Universiti Sains Malaysia selama 18 tahun. Orang yang berpengalaman dan banyak yang kita boleh belajar, dan lagi hebat lagi beliau pernah menyandang sebagai jawatan Ketua Jabatan Perubatan Masyarakat Universiti Sains Malaysia selama 9 tahun. Dan kepakaran Prof. Aziah adalah dalam bidang kesihatan pekerjaan ataupun occupational health. Sekarang Prof. Aziah menjadi koordinator kepada program di RPH di Universiti Sains Malaysia. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Kita akan terimalah kita akan sharing daripada Prof. Dan seterusnya panel yang kedua adalah Dr. Wira Al-Fatah binti Abdiyah ataupun Abdul Aziz. Beliau merupakan graduan di RPH Universiti Sains Malaysia yang tamat pengajian pada tahun 2021. Dan kepakaran Dr. Wira adalah dalam bidang epidemiologi. Beliau tamat program pewartaan ataupun gazetmen selama 6 bulan di PKD Kota Baru. Dan sekarang Dr. Wira menjadi pakar perubatan kesihatan awam yang bertugas di Ketua Sektor Penilaian Perkhidmatan Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta KKM. Jadi selamat datang diucapkan kepada Dr. Wira. Dan panel yang terakhir kita rakan seperjuangan Dr. Zulfahmi Harun. Beliau merupakan calon di RPH tahun ketiga di Universiti Sains Malaysia. Sekarang Dr. Zulfahmi sambung subspecialty dalam kesihatan keluarga, spesifik dalam bidang nutrition. Jadi sebelum pengalaman Dr. Zulfahmi sebelum ni bertugas di Klinik Kesihatan Lubuk Bongo Jeli dan seterusnya ke unit NCD JKN Kelantan sebelum memasuki program di RPH. Okey, jadi kita punya panel kita ni daripada pensyarah, orang yang telah tamat perjalanan MPH di RPH, dan panel yang sedang berjuang dalam perjalanan untuk belajar ni. Okey. Jadi sebelum saya menjemput ahli panel, saya memulakan langkah dan mengatur bicara. Jadi saya nak cerita sikitlah kita punya flow. Kita akan ada 3 pusingan, 2 pusingan adalah perkongsian dan pusingan terakhir adalah soal jawab lah. Okey. Dan kita punya skop kita akan tengok persediaan. Bagaimanakah kita nak bersedia untuk join semangat kita dengar ceramah daripada tadi. Kita akan tengok apakah persediaan yang perlu kita lakukan untuk kita sertai program MPH di RPH. Dan kita akan dengar apakah pengalaman real lah, expectation versus real. So kita akan dengar pengalaman real calon yang mengikuti MPH di RPH, pengalaman semasa gazetmen dan juga pengalaman selepas ini, kita kata selepas tamat program ni. Okey. Jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan soalan pertama lah kepada panel yang pertama, iaitu Prof. Dr. Aziah. Saya rasa kat sini ramai bersemangat nak tahu, nak berminat untuk join kita kata program kesihatan awam ni. Jadi kita tanya-tanya kan, macam mana aku nak prepare ni macam mana untuk kita masuk kepada program MPH dengan DRPH. Jadi Prof. Aziah sebagai seorang yang berpengalaman luas dan lama dalam akademik mengendalikan pelajar MPH DRPH ni.
Jadi mohon Prof Azia untuk berkongsi lah persediaan untuk kita sertai program MPHD RPH. Dipersilakan. Okey, terima kasih Madam Moderator Dr. Munirah yang juga student saya. Assalamualaikum, very good afternoon to all yang berada di dalam Dewan ini dan juga di alam maya. Itulah apa tu intro kepada saya tu terlampau. Alamak, saya sebenarnya hantar CV, tak ada hantar CV pun, just bagi very brief intro on me sebab saya takut selalunya bila orang dengan nama Aziah ni, orang kata alamak kalau tahu kena interview dengan Aziah ni macam alamak kan, selalunya dia macam ada something dengan nama Aziah ni kan. Jadi saya cuba untuk berada di level you all untuk share the experience. Nak kata pengalaman banyak tak juga. Cuma saya nak share sedikit sebelum saya masuk kepada soalan Madam Moderator tadi tentang persediaan lah ya. My career pathway, I finish MD UKM sama batch dengan Dr. Izamin, previous speaker. Kami memang boleh dikatakan baik daripada awal lagi, daripada kita kata kanak-kanak, dan alhamdulillah kami berada dalam kita kata speciality yang sama, which is public health kan. Selepas tu saya menjalani HO houseman di HRPZ, dulu namakan HKB lah kan, Hospital Kota Baru. After finish 1 year tukarkan ke HKT ataupun HSNZ. Posting saya di situ adalah ORL. Tapi tak sampai setahun, saya diminta untuk lead ED, Emergency Department as MO in charge. Which is saya masa tak ada pengalaman, dan selepas 6 bulan saya berada di ED as MO in charge, MOIC, saya diminta untuk menjadi Deputy Director HKT masa tu. Which is saya tak ada pengalaman juga. Saya memegang 2 post ini untuk 4 tahun setengah sebelum saya join masa tu kita kata MCM lah, ya, Master of Community Medicine 4 tahun, which is sama dengan MPH 4 tahun lah ya. Dan selepas habis saya menjalani gazetmen di Cenderawasih, headquarters KKM sebelum move ke Putrajaya. Disebabkan masa tu, sebab apa saya cerita ni, sebab ada sebabnya. Sebab saya ada anak kecil masa tu, saya request dengan arwah Datuk Dr. Syafiq Uyuk, pengarah kawalan penyakit pada masa itu, untuk dihantar pulang ke Kelantan. Okay. Dan saya menjadi second MOH di Bacok sebelum saya join USM lah. Jadi perjalanan saya di USM pun selepas beberapa tahun di USM as lecturer, saya diminta untuk jadi coordinator 4 years program MCM sebelum move ke 1+3, which is saya jadi coordinator di RPH. Dan selepas tu saya menjadi head department lah 3 term 9 tahun. Actually saya switch role dengan Prof Kamarul Kim tadi. Sebab masa saya jadi head department, dia jadi coordinator di RPH, dan lepas saya step down last year, dia take over jadi HOD dan saya menjadi coordinator. Okey, berbalik kepada soalan Madam Moderator tadi lah, ya, persediaan. Dekat sini saya tengok kita ada beberapa golongan lah, kategori of participant. Ada kategori yang baru berjinak untuk join kita kata Public Health Talent Grooming Program. Ada yang already dah ada dalam program ni. Ada yang alhamdulillah dah dapat offer untuk join 1+3 program. Dan ada yang dah menjadi pakar. Tak lupa juga yang sedang menjalani program lah. Ya. Saya senang je bila tanya persediaan. Saya akan back to you back. Maknanya saya akan back to you lah.
tanya diri sendiri, kenapa nak join program 1+3? Kita dah dengar pagi ni Datuk Dr. Indra, Datuk Dr. Azman, AP Kim, Dr. Zuhizam dan last kali adalah by Dr. Izamin. Mereka semua ni Datuk level, bukan kawan lah maknanya, tapi sifu saya. Tetapi dengan Prof. Kim, Dr. Zuhizam, kami biasa dah dalam conjoin. Sebelum kami terlibat secara kita kata seriously dalam program ni, dulu kami di universiti run sendiri. Maksudnya apa saja kami buat sendiri-sendiri lah, pandai-pandai sendiri. Bukan ada conjoin macam sekarang lah. Ya? Okay. Bila nak tanya diri sendiri kenapa nak join 1+3, of course kita kena tahu dan nak tanya diri kita kenapa nak jadi PPKA. Kenapa nak jadi pakar perubatan kesihatan awam. Again, pakar perubatan tu adalah sesuatu title yang sangat mahal. Maksudnya bukan sahaja kita dibayar gaji spesialis. Kalau dulu orang kata public health ni 3 suku. Saya cukup sensitif benda tu. 3 suku pakar kan. Ataupun second class specialist. Dulu dekat USM pun sama juga. Pandangan orang kepada public health tu sangatlah rendah. Tapi kita cuba. Why not kan kita buktikan dan alhamdulillah. Okey, saya cuba kumpulkan antara jawapan. Sebab soalan ini adalah soalan kita kata soalan cepu mas, soalan bocor semasa interview. Siapa yang dah melalui interview mungkin kalau dalam bilik saya akan ditanya soalan ini. Sebab tu nama Aziah ni macam tak suka lah. Tapi macam mana nasib lah dapat saya interviewer. Saya memang terlibat dalam interview dah lama. Sejak USM sebelum conjoin take over interview secara central memang dibuat di universiti sendiri pun saya memang dah terlibat. Antara jawapan-jawapan ya, ini bukan jawapan saya ini jawapan daripada anak-anak ataupun calon-calon yang telah melalui interview. Dan ada yang jawab gini, mungkin rezeki dapat. Jadi maksudnya kita tak adalah penalize kepada soalan ini saja. Antara jawapan adalah sebab saya tak nak on call. Sebab public health ni tak perlu on call. Okey. Jawapan lain adalah public health ni relax. Kalau clinician kena on call. Kalau public health maksudnya kat rumah saja. Okey. Husband or wife dah already join clinical program. Jadi macam kami ataupun saya tak bolehlah dua-dua dalam clinical. Saya just again saya nak cerita, saya dulu pun masuk bersama dengan husband saya. Husband saya NS pakar bius. Join master 2 tahun awal daripada saya. Itu memang kami plan lah. So bila dia di tahun 3, saya mula join first year. Dan memang di tahun 2 kami, masa tu MCM kami ada exam professional first year, second year dan final year. Which is you all akan boleh imagine kan macam mana. Maksudnya every year lah saya ada professional exam. Dan husband saya di tahun akhir pun ada exam profesional. Masa tu memang kalau ikut Dr. Zuh cakap tadi kan, Dr. Zuhizam cakap kan, maksudnya kena antara kita dengan spouse kita kena give and take lah kita kata kan. Jadi apa saya nak cerita, bila kita bagi alasan-alasan macam tu kan, jadi kita tanya diri kita sendiri, adakah nanti bila kita dah jadi pakar, amanah yang kita akan pikul sebagai pakar perubatan kesihatan awam tu, macam mana kalau kita daripada awal dah decide saya nak kerja ni saja dan saya tak nak kerja ni. Sedangkan kita sebagai public health, kita sekarang ni kita nak cuba jadikan public health ni is a speciality yang orang pandang 5 star, bukan hanya cardiologist. Bukan hanya NS saja yang dipandang tinggi. Why not? Sebab kita dah buktikan masa COVID hari tu kan,
kita sebagai pakar yang kita kata control COVID. Betul kan? Penat semua. In fact, last year kami tak dapat candidate sebab ditahan oleh KKM. Sebab tugas UR ataupun kita kata UR memang diperlukan di distrik. Sebab tu kita kata tak apa, untuk 1 tahun kami labs, tak ada pelajar MPH. Jadi apa yang saya nak beritahu di sini adalah sebagai persediaan saya tak ada formula khas. Again, tanya diri sendiri kenapa nak join. Cuma kalau dah masuk kita kata Public Health Talent Grooming Program ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan diekspos kepada macam Dr. Izamin beritahu tadilah, apa yang perlu anda tahu, apa yang persediaan untuk exam. Yang ni saya akan share selepas ini. Cuma bagi saya untuk soalan Madam Moderator tadi, jawapan saya very simple. Again, tanya diri sendiri kenapa nak join program 1+3 dan kenapa nak jadi PPKA pakar. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Prof. Azia. Okey, jadi saya setujulah dengan kenyataan Prof bahawa kita perlu muhasabah diri kita baliklah. Kenapa kita nak ambil kesihatan awam. Jadi bagi individu ataupun calon-calon yang betul tekad, betul-betul berminat, betul-betul nak masuk, nak ambil kesihatan awam, akan tertanya-tanya. Kita akan tahu, kita akan pergi temu duga kan sebelum kita masuk exam MEDAT dan seterusnya masuk belajar program di RPH. Jadi saya nak tanyalah Prof. Azia sekali lagi, apakah tips untuk kita menyelah ataupun outstanding semasa interview, biar kita nampak kita ni berbeza lah, biar kita confident semasa interview. Jadi dipersilakanlah Prof untuk memberi tips-tips perkongsian. Okey, terima kasih lagi sekali Madam Moderator. Saya ingatkan lupa dah. Saya ingatkan panel next yang akan continue dulu. Okey, tak apa, it's okay. Cuma soalan pasal interview lah. Yang ni pun sebenarnya AP Kim dah share what are the criteria yang panel looking during interview. Tetapi apa yang saya nak beritahu, semua calon perlu ingat ya, bukan sahaja interview yang kita tengok untuk kemasukan ataupun sesiapa yang layak join 1+3 program. Sebab kita ada entrance exam, dulu dia panggil entrance exam lah, which is sekarang ni MEDAT stay over. Kita ada interview, kita ada essay dan kita juga ada logbook. Dan panel perlu ingat ya, actually kita ada rep, representative daripada, kalau dulu masuk je bilik interview, interviewee ataupun candidate yang panik sebab tengok panel daripada hujung ke hujung ramainya kan. Saya sebagai chairperson penat nak introduce. Kalau boleh rasa nak tape je, masuk candidate tape, okey nak beritahu, nak introduce panel semua ni kan. Tetapi kami merasakan yang terbaru hari tu kita just ambil, maksudnya kita try to divide lah. Dalam bilik tu tak semestinya ada rep daripada QSM contohnya macam tu. Dan kita tak lupa juga kita ada rep daripada KKM MOH lah. Okey, macam mana kita nak outstanding kan, seperti mana soalan Madam Moderator tadi. Again yang ni saya nak share juga pengalaman saya lah menjadi penemu duga. Kadang-kadang kita agak frust jugalah sebab kita ada logbook you all ya, di depan kita. Tapi yang terbaru hari tu alhamdulillah PPKA yang screen dulu logbook, tetapi diberi sekiranya panel request lah. Kalau tengok cantik dalam logbook, almost semua cover, semua diberi good remarks
by your saya cakap apa assessor ataupun sesiapa sajalah yang you all attach di area tu untuk verify that you all go through dan buat apa yang sepatutnya buat kan. Memang cantik. Tetapi bila ditanya soalan yang very simple saja, cuba ceritakan. Ni lebih kepada macam soalan bocor lah kan. Maaflah Dr. Zul, bukan nak bocor kan. Tapi ni soalan yang kita, you all sendiri pun dah boleh agak kan apa soalan yang ditanya. Cuba ceritakan pengalaman ataupun apa yang you all dah macam kira your experience di public health lah. Kita minta dia cerita je. Dan kita boleh nampak ada di antara calon ni seolah-olah dia just macam kita kata follower, pengikut. Sedangkan kita sediakan contohnya public health talent grooming program ni untuk you all menjadi seorang leader. Kan, yang boleh lead staff you all nanti, boleh lead you all punya colleague nanti. Sebab bila join program 1+3, itu yang kita nak. Bukan sebagai pengikut. Kita tak nak orang-orang macam ni. Dan kadang-kadang soalan yang, bukan soalan, instruction, very simple instruction di peringkat, di awal interview. Kalau saya lah, saya selalu cakap, when the question is in English, please answer in English and vice versa. Simple kan instruction tu kan? Tetapi bila kita just twist sikit je, sebab seronok menjawab dalam English, kita twist sikit je. Sebab kita dah bagi instruction kan, kita tanya in DM. Kita tahu sama ada candidate nak tunjuk aku ni bagus cakap English ataupun speaking ataupun apa. Bila kita cuba macam kita kata, kita guide, kita kata tadi kita dah bagi instruction kan, tapi sama juga. They just continue. So kita kata tak apalah. Cuma terfikir, apa yang saya nak beritahu di sini adalah tips untuk kita kata memenangi hati penemu duga adalah yang pertama, kita kena faham apa sebenarnya kita dah buat. Again, betul di dalam logbook dah tercatat apa yang sepatutnya you all lalui, tetapi kena faham apa sebenarnya objektif setiap area yang you all kena cover. Maksudnya kalau di situ you all faham, jadi bila ditanya contohnya terutama kita tanya soalan apa yang dah dibuat. Contohnya sebagai MO di klinik ibu dan anak, contohnya macam tu. Tak adalah menjawab saya hanya memeriksa pesakit, itu sahaja. Maksudnya sepanjang dia bekerja di klinik ibu dan anak untuk 4 tahun, itu sahaja ke? Maksudnya memeriksa pesakit. Kalau kita tanya lebih sikit, adakah you pernah lead whatever programs? Jawapannya tidak. Jadi again, persoalan tu kita sebabnya tanya diri sendiri balik, adakah kita akan menjadi pakar yang hanya mengikut ataupun pakar yang macam mana? Sebab kita kena faham ya, seperti mana yang Dr. Zul beritahu tadilah, kita ada very limited slot. Yang apply, yang dah kita kata shortlisted 200 plus. Actually yang apply lagi ramai. Tapi bila tengok certain kriteria, kita shortlisted 200 plus. Maksudnya 200 plus ini sahaja yang macam kita kata memenuhi kriteria, dan yang akan dipanggil interview mungkin seramai itu kalau kriteria tu fulfill ataupun mungkin kurang daripada itu. Jadi cuba bayangkan masa yang kita sendiri dah spend untuk panel, spend masa untuk interview. Selalu kita buat pagi petang dan memang kita kata kalau 3 hari tu kita kata memang straight 3 hari tak boleh buat apa-apa lah. Kalau kita kata interview secara face to face boleh bayang, boleh nampak muka panel penat kan. Jadi gitulah. Cuma apa yang saya nak beritahu adalah bila kita kita sendiri dah tahu hala tuju kita, memang kita nak join
1+3 program, nak jadi PPKA, bila kita dapat, maksudnya kita dah menggunakan satu slot, which is yang sangat mahal. Sebab kita ada limited slot kan untuk public health, untuk clinical lain. Sekiranya lepas tu kita merasakan yang kita mungkin sebelum join program kita dah rasa kita tak boleh, ataupun throughout program kita merasakan kita bukan a good candidate, cuba bayangkan berapa banyak duit rakyat yang kita dah guna dengan slot yang kita dah guna tu. Cuba bayangkan kawan-kawan kita yang lain yang agak lagi serius untuk join tak dapat peluang, mungkin disebabkan oleh kita kata kriteria untuk tahun tu mungkin kita dah letakkan standard sebagai katalah cut off point of 50 katakanlah kan. Jadi mungkin rezeki you all masa tu dapat sebab you all dapat 51. Orang yang dapat 49 tak dapat kan. Tapi sedangkan mereka tak adalah lebih serius. Okay, last sekali Madam Moderator, last sekali. Mungkin yang ni kita tak boleh nak kita kata deny sebab dalam interview kita hanya ada maksimum 15 to 20 minutes saja untuk assess. Dan kita tak nampak. Apa saja kita tanya semua boleh. Kalau kita kata kalau sekiranya anda diberi peluang untuk join 1+3 program di UNIMAS ataupun di UMS, do you agree? Oh, angguk. Kalau boleh angguk tu memang kata betul lah, betul angguk. Okay. Tapi selalunya Dr. Zul dah macam dah share tadi kan, tahun ini memang cabaran sikit lah untuk kemasukan sebab banyak sangat yang berlaku tiba-tiba. Tiba-tiba berlaku kan. Sampai Dr. Zul pun hari tu buat ad hoc meeting sebab tiba-tiba nak buat decision. Jadi sebenarnya bila saya tengok yang USM lah, in fact saya pernah beritahu calon tu, now I can see your true colour. Masa interview semua okey. Bila dah join program, taring tu dah mula nampak lah. Maksudnya kalau contohnya kita nak buat extra activities dan kata weekend, especially yang PJJ. Maksudnya saya tak kesalahkan PJJ. PJJ tu maksudnya mungkin mereka di sini tapi wife or husband jauh, anak contohnya lah. Wife or husband dekat Penang, dia dekat USM, Kelantan, anak dekat Johor contohnya kan. Maksudnya kita faham weekend tu nak guna untuk balik jumpa wife tapi perjanjian seawal macam kita kata aku janji tu dah tak ada dah. Jadi maksudnya apa yang saya nak beritahu adalah pesanan juga untuk yang bakal join USM ataupun universiti lain lah. Saya tahu Dr. Umur dah share dengan saya nama-nama. In fact kita pun dah dapat, cuma katanya semua ada kat sini. Jadi gunakan peluang yang ada ini dan cuba buat yang terbaik lah semasa program ini nanti. Okey, terima kasih. Madam lama pula ya. Dia pantang nampak mic sebenarnya. Okey, thank you. Tak apa, pengalaman tu penting kan sebab ramai yang kita kata bersedia nak masuk program. Jadi mutiara-mutiara kata tu sangat-sangat berharga lah bagi kita semua. Okey, jadi seterusnya kita akan beralih kepada panel yang kedua iaitu Dr. Zulfahmi. Okey, jadi sekarang ni kita dah tahu kan, kita dah faham bahawa untuk masuk program MPH di RPH ni kena setahun MPH dan 3 tahun di RPH. Okey, jadi mungkin kita akan tanya-tanya lah macam mana perjalanan selama 4 tahun tu. Ada suka duka ke, ada apa-apa, so jadi kita akan dengar lah pengalaman dan perkongsian daripada Dr. Zul. So dipersilakanlah Dr. Zul untuk berkongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Dr. Munira. Yang saya hormati panel Prof. Aziah. Prof. Aziah ni dengan batch kita orang ni special sikit Prof. Sebab Prof. Aziah sepatutnya tak menjadi koordinator MPH tapi ada kekangan Prof jadi koordinator MPH kita orang, dan pada batch di RPH Dr. Prof Kim jadi HOD, Prof tukar jadi koordinator di RPH. Jadi kami sepanjang 4 tahun di bawah asuhan Prof Aziah. Yang special sikit batch kita orang. Dan
senior lah yang saya kagumi lah, Dr. Wira daripada dulu. Terbang jauh ni daripada Putrajaya, kita jemput khas. Okay, kena tanya soalan banyak dekat Wira. Okay. First kali saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak penganjur Persatuan Anggota Kesihatan Kelantan, khususnya unit latihan lah di bawah Prof Kim juga dengan Dr. Hazlino yang sudi jemput kami bertiga lah untuk sharing session pada petang ini. InsyaAllah kami cuba buat yang terbaik lah. So the first kali saya ada. Nak guna sana. Boleh? Sekejap, ada technical problem dah. Okay, sorry, kita sambung balik. Yang pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua calon yang telah berjaya pada exam baru-baru ni dan yang lepas lah untuk intake yang terbaru ke USM. So pengalaman yang saya akan cerita ni adalah based on USM punya academic session lah. So kalau kita ada online punya participant yang daripada universiti luar tu, minta maaf saya tak dapat komen lah dari segi perjalanan akademik dia orang macam mana lah. Okay. So this is our organizational chart lah for USM. This is the latest. Dulu Prof Aziah dekat atas ni, ketua jabatan. Okay, kemudian baru-baru ni ditukarkan lah kepada Prof Madya Dr. Kamarul Imran Musa, Prof Kim. So di USM ni kebanyakan nama kita guna 3 huruf ya. So kena biasakan lah siapa-siapa masuk USM. So Prof Kim tu adalah short form daripada Kamarul Imran Musa. Walaupun memang Prof Kim tu dia memang nampak macam Korea-Korea sikit. So sesuai dengan dia punya short form lah. Okay. Kemudian kita ada, yang ni mengikut unit-unit yang ada lah, iaitu Epid and Biostat. Ada Prof Rusli, Prof Azwani. Kenapa saya tunjuk slide ni? Sebab nanti soalan tentang research adalah sangat penting untuk kita approach supervisor yang tepat ataupun yang betul lah dengan minat kita. Okay. Kalau Epidstat kita ada Prof Madya Dr. Wan Zahiruddin, Prof Kim sendiri dan Dr. Suhaili. Untuk EOH ataupun OH, Prof Azia, Prof Nazri dengan Dr. Yusof. Kemudian HSM, Health System Management, kita ada Prof Ismail dengan Dr. Su. Kalau Family Health, Kesihatan Keluarga, kita ada Prof Azriani dengan Dr. Alina. Dan untuk Environmental Health, kita ada Prof Nik Ros dan Dr. Ahmad Filiza. Dan pemakanan komuniti ataupun Community Nutrition, supervisor saya daripada MPH sampai di RPH adalah Prof Madya Dr. Rohana Abdul Jalil. Dan last sekali kita ada Dr. Aman lah for medical sociology. Okay, memang takkan ingat lah for the first time kan. Nanti lama-lama insyaAllah akan kenal dan ingat lah. Okay. Okay, bagi yang tertanya-tanya apakah yang akan dilalui sepanjang setahun untuk MPH, untuk suka dan duka tu saya cerita lepas ni. Sekarang teori dulu teori dulu. Okay, secara teorinya untuk semester 1 6 bulan lah kita kemasukan kita pun dah lain dengan MMed. Kalau perasan MMed banyak masuk kalau dululah banyak bulan 6 kan, Master of Medicine bulan 6. Kita masuk dalam bulan 9 ataupun bulan 10. Jadi kita punya academic session ni more dekat dengan undergrad punya jadual. Kalau perasan lah dia punya cuti semester break semua. Okay, so ni for the semester 1 kita ada medical statistik paling tinggi punya credit unit, 5 unit. Macam Dr. Izami cakap tadi, siapa tak minat statistik, kalau boleh jangan join public health. Kemudian kita ada Principle of Epid, 3 credit unit, Health Management 3 unit, Community Nutrition 2 credit unit,
medical sociology 2 kredit unit and health promotion. Total jadikan 17. So for the research project ni dia masuk dalam kedua-dua SEM lah, SEM 1 dengan SEM 2. Untuk semester 2 kita ada prevention control, CD, NCD, occupational health, environmental health, family health dengan research project. So total untuk SEM 2 23 dengan grand total SEM 1 plus SEM 2 adalah 40. Saya kena bagi courtesy of the slide ni to the coordinator Dr. Suhaili lah. Saya ambil pun from the website. Macam saya tak ingat which speaker cakap tadi ada buat homework tak before pergi interview. So kalau yang nak masuk USM tu supposedly dah boleh download dah this slide from JPM USM punya website. Dah ada dah slide ni. Okay. Sebab saya kena cover juga sikit tentang DRPH. Okay, before that kita pergi kepada MPH dulu. Tadi Dr. Prof Kim ada share lah pagi tadi tentang jadual untuk seminggu kan, dia bagi contoh jadual seminggu. Even though memang ada yang putih-putih kosong tu, yang tu sebenarnya tak kosong. Sebenarnya tak akan jadi kosong sebab kadang-kadang masa lecturer tu terpaksa dianjak lah. Ataupun kita ada extra work yang kena buat, macam kena prepare for kita ada assignment, kita ada selalu dalam kelas kita ada discussion, benda-benda tu yang akan memenuhkan masa-masa yang putih-putih tadilah yang kosong tu. So from 8 to 5 saya boleh cakap masa MPH memang full. Saya boleh cakap macam tu lah. From 8 to 5 tu memang full dengan lecture, dengan assignment, dengan presentation. So kita kena ingatlah kita dah bukan undergrad punya pengajian lah. So postgrad ni kita bukanlah macam spoon feed sangat. Kita kena discuss. Dalam kelas tu kita more to discussion. So kena buat reading. So mesti biasanya ada reading before class. So what yang saya nak tekankan kat sini masa MPH ni kalau bolehlah ada study group lah untuk membantu sebab memang kita tak akan sempat dengan research project lagi. So research project ni for the semester 1 tu kita akan settlekan dengan proposal. Bagi yang buat secondary data untuk semester break boleh start analyse and writing. Tetapi yang buat primary data masa semester break tu je masa yang ada untuk collect data. Yang tu yang saya boleh cakap yang pack sikit masa semester 1. Kami pula masa semester ni nak cerita pengalaman sendiri lah. Semester 2 kami COVID hari tu. COVID, semua kelas dah jadi online. Saya bincang saya punya research project dengan supervisor pun terpaksa online. Berguna email je. Cuba bayangkan yang sepatutnya kena tanya depan-depan face to face. Masa tu kita awal-awal kena COVID bulan 3 ke Prof. Yang lepas kita balik pada Cameron. Masa sem break kita ada buat program outreach program dekat Cameron community orang asli. Just back from that terus lockdown. So boleh bayang research project kena siapkan dalam masa yang sama, dalam masa yang sama ada kelas untuk semester 2. So sangat-sangat tough lah. So tapi apa yang saya nak cakap di sini saya ingat lagi pesan Dr. Suhaiza kan, Dr. Sapada JKN, dia cakap kena buatlah macam mana-mana pun MPH ni kena pass. Sebab bila dah pass MPH insya-Allah kita dah akan dapat flu untuk DRPH. Yang tu yang saya quote balik lah, memang kenalah buat macam mana pun asalkan pass MPH. Sebab MPH ni struggle sikit lah. Okay. Kalau untuk program structure DRPH, kita ada year 1, year 2, year 3 kan nama 1+3. So DRPH, okay, saya share sikit lah tentang DRPH. Dari segi MQA punya accreditation ni dia equivalent lah tu kepada PhD ataupun doctoral. Jadi kita memang takkan sama dengan Master of Medicine yang lain-lain. Kita grad 2 kali. Kita grad 2 kali. Masa master kita grad sekali, sebab tu yang tengok geng-geng public grad 2 kali. Mula-mula pakai topi petak, lepas tu pakai topi bulat. Topi bulat saya tak pakai lagi, Wira dah pakai dah. Topi bulat adalah equivalent to PhD. So memang dari segi level pun DRPH ni tinggi sikit daripada Master of Medicine. Sepatutnya kita tak boleh lah kata kita ni 3 suku ke second hand specialist. Sepatutnya kita kena rasa bangga. Saya suka guna tagline make public health visible. Sebab
kadang-kadang kita terlalu rasa inferior nak ketengahkan kita ni adalah public health specialist. Kita kena rasa bangga dan kita kena buat sesuatu benda bagi orang nampak role of public health. Okay, tu dari segi MQA level lah. Dari segi year 1, year 2, year 3 macam ni lah, ada punya core courses. Lepas tu dia ada, kalau year 2 dia ada research proposal, presentation and report. Yang ni again, batch kami pun ada special circumstances sebab batch kami terkesan dengan COVID. Jadi kami field attachment yang masa year 2 second sem diawalkan jadi first sem. So sekarang ni saya dah habis field attachment. So sekarang kami boleh fokus kepada research proposal dengan report lah, data collection semualah. Ni yang ni perjalanan di RPH. Okay. Ni dari segi subjek lah. Tadi subjek untuk MPH, yang ni subjek kalau yang subspecialty untuk di RPH. Yang ni saya boleh cerita yang EPIC, OEH dengan family health lah. So semester 1 kita ada common subject iaitu public health EPIC, MBA, multivariable analysis and health policy and ethics. Kalau yang bawah EPIC dia ada EPIC of NCD dengan CD. Kalau OEH dia ada environmental ethics and sustainability dengan management and legislation in OSH lah. Kalau family health semester 1 dia ada mental and perinatal health and geriatric health. Saya tak boleh nak komen sangat subjek semester 2 sebab saya tak lalui semua ni yang especially OH dengan EPIC, tetapi kalau family health saya ambil memang inilah subjeknya, adolescent health, men's health, women's health, child health dengan life cycle nutrition. So kalau nampak ni dia macam kalau siapa yang minat family health lah adalah from womb to tomb lah, memang cover all. Dan reason kenapa saya ambil family health sebab saya minat nutrition related NCD. Dulu saya di unit NCD bawah Dr. Hashimah dan saya memang minat nutrition related NCD lah, dan saya punya projek di RPH adalah berkenaan dengan food insecurity during COVID. Okay. Okay, dah habis tentang perjalanan MPH dan di RPH. Ini sikit lagi 2 slide tentang assessment. So macam mana exam kan? Kalau di USM kita biasa pakai satu term yang kita biasa guna adalah CA lah, continuous assessment. Continuous assessment ni sangat penting saya cakap. Kenapa? Sebab kalaulah na'udzubillah lah ada yang satu subjek yang kita terpaksa repeat semasa semester examination yang cuti panjang tu, dipanggil SCP khusus semasa cuti panjang. Markah CA ni yang ke dalam kelas, yang kita partisipan kita dalam kelas, assignment kita, discussion kita, presentation kita, kalau kita tak buat betul-betul at that time, dia tak akan tolong dah. This 30% sangat membantu untuk naikkan markah. Jadi masa tu dah tak boleh buat apa dah kalau kita kena repeat paper lah. Yang ni yang including the 30%. Okay. Yang summative assessment ataupun final exam ni biasanya short essay ataupun essay. Kalau statistik kita ada guna application lah dekat makmal lab tu, macam SPSS punya program ataupun R. Yang ni 70% lah. Ni saya boleh bagi overall lah, kalau nak tailor to the subject satu-satu tu makan masa lah. Tapi secara general 30 and 70 lah. Okay. Kalau di RPH ni, sebab saya masih melalui di RPH, dari segi Viva semua saya tak ada pengalaman, mungkin after this mungkin Dr. Wira akan share lah. Cuma dari segi requirement research tu dia lagi tinggi lah daripada requirement research MPH. Mungkin kita bincang round seterusnya lah tentang research project. Secara konklusinya saya boleh cakap MPH punya life dia tough tapi possible untuk pass. InsyaAllah, kena yakin. Okay, thank you. Okay, terima kasih diucapkan kepada Dr. Zul lah atas perkongsian. Okay, jadi apa yang saya nak tekankan ke sini, untuk belajar MPH dengan DRPH ni kita perlukan study group lah. Study group yang akan menyebabkan kita kuat dan kita boleh membantu sama antara satu sama lain lah, sebab banyak komitmen sangat-sangat tough lah masa MPH dan juga DRPH. Okay, jadi seterusnya kita beralih kepada panel yang ketiga. Dr. Wira. Okey, jadi kita dah dengar cerita sedikitlah daripada Dr. Zul berkaitan dengan coursework, dengan topik
dan juga sedikit berkaitan dengan research. Jadi kita nak dengarlah pengalaman perkongsian daripada Dr. Wira yang pernah menduduki Viva VOS, Viva di tahun akhir pengajian. Jadi mohon kepada Dr. Wira lah untuk berkongsi pengalaman. Persilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, yang saya hormati Puan Moderator Dr. Munirah, yang berusaha Dr. Izami bin Idris, Pegawai Kesihatan Daerah Kota Baru merangkap field supervisor saya sepanjang tempoh perwataan saya lah di PKD Kota Baru. Dr. Zizam, kalau masih hadir di talian, Timbalan Pengarah Perkembangan Ketan Awam di KKM. Dan yang saya hormati dua panelis pada hari ini. Panelis pertama, bonda kita Prof. Aziah Daud, mantan HOD Jabatan Perubatan Masyarakat. Saat zaman saya tidak masih HOD lah, saya kena sebutlah dia sebagai mantan HOD dan sekarang berangkap sebagai koordinator program DRPH di USM. Rakan seperjuangan saya, Dr. Zulfahmi, calon DRPH. Dia pernah lah ada pengalaman sekali waktu attachment latihan sangkutan di PKD Kota Baru bersama saya lah, sama-sama berjuang waktu COVID. Dan of course seterusnya semua peserta seminar pada hari ini. Actually bila saya mendapat mandat untuk bercakap ni dan saya tengok pun masa, ini belah petang ni. So cabaran yang paling berat ni bila kita nak bagi semua peserta ni masih lagi alert lah pada waktu petang kan. Jadi hopefully dengan perkongsian yang saya cuba sampaikan ni walaupun tak lama, paling tidak memberikan sedikit maklumat lah kepada semua. Jadi sebagaimana yang kita tahulah, untuk program kepakaran kesihatan awam dibahagikan kepada dua komponen. Satu MPH, 1 plus 3 DRPH. Jadi untuk dikatakan sebagai pakar kesihatan awam, kita ataupun anda semua perlulah mempunyai dua komponen tersebut. Jadi sekiranya kalau tiada komponen di atas, memang akan ada, seperti yang Dr. Zul pernah share pagi tadi, adalah beberapa alternatif kepada pathway, tetapi seboleh mungkin sekiranya kita boleh pilih this structured program dalam masa 4 tahun untuk kita bergelar sebagai pakar perubatan kesihatan awam. Jadi pertama, kita nak tahu apakah beza di antara MPH dan DRPH. Okay, jadi kalau kita tahu dan kita lihat kepada structure program, sebenarnya dua-dua antara MPH dan DRPH perlu menghasilkan kajian. Cuma weightage ataupun keberatan kepada kedua-dua kajian tersebut adalah berbeza. Yang mana kalau kita lihat secara orang kata kelihatan rentas ataupun cross sectional, kita sebenarnya ada masa cuma setahun untuk menghabiskan MPH. Dan bayangkan dalam kesibukan kita belajar statistik, kesibukan kita belajar semua subjek asas kepada kesihatan awam, kita juga ada expectation untuk menghabiskan kita punya kajian. So kalau kita tengok balik, sebenarnya tempoh masa yang kita spend untuk projek MPH tu mungkin saya boleh katakan 3 sehingga 6 bulan sahaja sebenarnya. Itu saja, tidak lebih daripada 3 sehingga 6 bulan. Sedangkan kalau kita lihat kepada DRPH, dalam tempoh 3 tahun, kita ada juga elemen latihan sangkutan yang mana sebenarnya kalau ikut sebelum COVID ini, kita pecahkan 9 plus 3 sebenarnya. Bermaksud sebenarnya memang kalau ikut kepada KKM, memang dia nak sepanjang 12 bulan ni sebenarnya kita berada di lapangan ataupun di mana-mana tempat yang kita buat attachment lah sebenarnya. Tetapi sebab mengambil kira keberatan juga kepada research, maka pihak universiti meminta sedikit orang kata leeway ataupun sedikit discount lah, so that 3 bulan yang ada tu, maknanya 9 bulan you all fully dekat PKD dan 3 bulan seterusnya ni adalah masa emergency yang kita, 4 bulan ni masa emergency yang kita masih boleh kita gunakan untuk kita cover balik research yang kita mungkin tak sempat nak habiskan sewaktu kita melalui latihan sangkutan. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, apakah perbezaan yang ketara antara MPH dan DRPH? Pertama adalah tempoh masa, dan apabila tempoh masa berbeza, of course kita akan dapati in-depth ataupun kedalaman kajian itu adalah berbeza. Dan sebab itulah kalau kita lihat pada peringkat MPH, biasanya lecturer tidak begitu orang kata hardcore untuk screw you, orang bagi screw lah ataupun tanya you all macam-macam. Macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni. Dengan harapan maknanya kita bagikan sedikit kelonggaran sebab you all masih lagi baru. As long as you all tahu untuk buat basic research dengan data yang sesuai, dengan kaedah yang betul, biasanya kita akan terima untuk peringkat MPH. Tetapi when it comes to DRPH,
you all bukan lagi orang kata baby. Maknanya tak ada lagi istilah okey lah yang ni boleh lagi bagi you all buat ni, maksudnya as long as you all boleh capai okey. Tetapi once bila dah masuk level DRPH, memang kita akan expect satu level yang memang lebih tinggi berbanding dengan MPH. Jadi ada beberapa benda yang telah berlaku. Maknanya kalau saya nak kongsi pengalaman lah, salah satu sebab sebab tadi Dr. Zul bagi tahu biasanya kalau lepas MPH InsyaAllah DRPH itu boleh lepas, tetapi saya katakan tidak semestinya. Sebab sejarah telah membuktikan memang ada rakan-rakan kita yang diuji di peringkat DRPH dan tidak berjaya untuk menambahkan DRPH atas sebab-sebab tertentu. Salah satunya adalah akibat research itu sendirilah. Jadi di sini yang saya nak sebutkan tadi adalah in-depth ataupun kedalaman kajian itu sendiri dan the complexity of the model. Biasanya kalau saya punya supervisor dekat USM, tadi Prof Kim sebenarnya adalah saya punya supervisor lah. Satu kata-kata yang beliau selalu sebutkan pada kami lah sewaktu DRPH, all the models are wrong, but some are useful. Maksud dia apa? Maksudnya kalau kita ni belajar statistik, maknanya kita ni mempunyai asas yang agak kuat untuk buat research. Kadang-kadang kita boleh manipulate all the data tu untuk favor kepada kita. Seolah-olah macam tu lah. Tetapi apa yang kita nak daripada research kita adalah bagaimana research kita tu kita boleh seboleh mungkin kita kata macam ni tau. Kajian yang kita buat sebenarnya adalah cuba menjawab apa yang permasalahan yang berlaku di lapangan. Tetapi kita tahu tak semua masalah di lapangan ni adalah measurable. Dan kadang-kadang ada masalah ataupun faktor yang ada di lapangan kita tak boleh includekan dalam kita punya model disebabkan tiada elemen of smart. Maknanya not achievable dan sebagainya. Cuma paling tidak, tugas kita sebagai seorang untuk buat research di RPH adalah untuk memastikan bahawa seboleh mungkin kita dah acknowledge in terms of bias. Ni boleh take note perkataan-perkataan yang penting pada research. Bias, you all dah boleh acknowledge confounder and you all boleh acknowledge mediation ataupun mediator. Bagaimana you all nak handle all these factors ni supaya bila orang kata penilai melihat kepada effort yang kita dah buat, paling tidak mereka tahu, walaupun kita tahu ada banyak faktor yang kita tak mampu cover, tetapi in our research, in our background literature search, kita dah acknowledge benda ni dan ini adalah benda-benda yang menjadi limitation kepada study kita. Itu yang saya nak sebut. And then of course, kita bercakap pasal quality. When it comes to research public health, okay, sebelum tu saya nak sebut sikit kan. Saya rasa saya tak pasti, tapi sepanjang saya mendengar seminar dari pagi tadi, belum ada sesiapa yang menyentuh perbezaan antara PhD dan DRPH. Ke dah ada? Tak ada. Jadi saya rasa benda ini adalah benda yang sangat penting untuk you all differentiate di antara Doctor of Public Health dengan PhD in Public Health. Doctor in Public Health ataupun PhD in Public Health. Okey, kalau ikut kepada sistem dia ada satu term yang digunakan sebagai professional degree sebenarnya. Yang mana kalau kita lihat dekat dunia ni, ada beberapa contoh Doctor of Education ataupun Doctor of Business Administration dan salah satu yang juga adalah Doctor of Public Health. Dan kita pun dapati juga ada program-program yang postgrad punya iaitu PhD. PhD ni adalah program yang memang dah benda yang biasa yang kita buat yang memang menunjukkan kepada elemen kepada research alone. Sedangkan kalau kita kata doktor yang ada dekat depan biasanya adalah dia nak cuba preserve element of professionalism. Sebagai contoh, dia adalah seorang guru dan sekiranya dia buat Doctor of Education, biasanya research yang dibuat itu adalah seiring dengan tahap profesional dia sebagai seorang guru untuk develop dia punya kemahiran sebagai seorang guru yang mempunyai kepakaran yang berbeza macam tu. Jadi that's why kalau kita lihat walaupun wujudnya program-program paralel sebenarnya Dr. Zul bagi tahu, tetapi beliau pernah sebut kepada saya, maknanya panel akan pastikan tiada jalan mudah untuk buat public health. Tiada jalan mudah. Sekiranya kita harus menghadapi di structure 1+3, so all the panels akan pastikan program paralel malah lebih susah ataupun lebih panjang daripada tempoh yang mereka offer untuk structured program. Faham ke tidak? Boleh faham apa yang saya masukkan di sini? Jadi that's why saya kata, of course akan ada pilihan di sana kalau let's say kita tak ada rezeki dan sebagainya untuk masuk ke dalam structured program DRPH. Tetapi sekiranya kita diberi pilihan, saya cadangkanlah kita utamakan yang ni. Sebab paralel tu belum tentu akan jadi lebih mudah berbanding dengan kita buat DRPH program. Okay, so saya rasa itu sahaja dulu untuk pusingan pertama. Nak cover terus ke pasal Viva?
Okay, cover Okay, jadi sebab kita sebenarnya masa tu limit. Kalau nak bagi saya 1 jam pun saya boleh bercakap. So, bila limit masa ni, okay. So, pengalaman bagaimana saya sendirilah sebagai kandidat kepada RPH menghadapi Viva. Okay, so saya suka sebut benda ini adalah sebab dia berkaitan juga sebab kebetulan lah waktu saya buat di RPH, while saya sebenarnya tengah buat PhD. Jadi ada juga benda-benda yang sebenarnya kami share lah in terms of kami punya quest of knowledge sama-sama. So apa yang saya nak sebut di sini, benda yang paling penting apabila kita sambung belajar adalah the process itself. Maksud saya kata proses di sini adalah bermula daripada proses bagaimana kita membuat literature search, bagaimana kita come out dengan orang kata a valid ground untuk hasilkan research, dan bagaimana kita memahami kita punya projek dan boleh defend sampai habis. Dengan kata lebih simple adalah sebenarnya pemeriksa itu tidak zalim. Tetapi sekiranya sewaktu Viva Voss didapati seolah-olah ada unsur yang kita tidak memahami kita punya research project, mereka ada hak untuk batalkan kita punya kelayakan. Sebab apa? Sebab itu benda paling penting. Bila you all adalah orang yang paling tahu pasal research project, the moment bila orang lain tanya, sepatutnya you all adalah orang yang memberikan show kepada program tersebut. Bukannya kita takut-takut dan orang lain komen ke atas kerja kita, tapi pada waktu itu, kita boleh katakan sebagai satu kebanggaan, kita dah come out dengan satu research project, kita dah habiskan masa almost 3 tahun, dan kita kena defend kalau orang kata apa-apa pasal research kita. Dalam keadaan orang kata well manner lah, bukan kita nak bergaduh dengan panel dan sebagainya. Tetapi apa yang saya nak sebut, proses itu adalah menunjukkan sebagaimana seberapa prepare-nya kita untuk menjalani Viva Voss. So, jangan takut. Sekiranya kita dah buat everything, insya-Allah dengan izin Allah, minta doa dengan Allah, semoga Viva Voss kita ni lancar sebagaimana lancarnya kita buat research kita, insya-Allah. Okay. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Wira atas perkongsian. Diharap ilmu ataupun input yang diberikan bergunalah. Mungkin bukan sekarang, masa depan kan, kita masuk ni. Dan mungkin buat masa sekarang kita dah boleh cuba fikirkanlah apa-apa skop ataupun topik yang kita akan buat research masa dalam program nanti. Okey, jadi kita akan berbalik kepada panel yang pertama. Kita dah dengar kan perkongsian ataupun pengalaman daripada fresh pengalaman dan kongsian daripada kata pelajar lah yang telah dan sedang mengikuti MPH dan DRPH. Jadi tak lengkap lah rasanya kalau perkongsian petang ni kita tak dengar pula daripada perspektif lecturer ataupun pensyarah. Jadi saya mohon kepada Prof. Azia untuk ceritakan apakah harapan ataupun expectation kepada pelajar-pelajar lah yang sedang akan mengikuti program MPH dan DRPH. Jadi dipersilakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Munira lagi sekali. Tadi kita dah dengar Dr. Zul, Dr. Wira share pengalaman mereka, especially Dr. Wira lah sebab dia telah melalui kita kata Viva Voss yang kita kata exit untuk DRPH. Memang kalau nak dibandingkan Viva Voss DRPH tu memang very challenging. Tapi saya tak naklah menakutkan semua yang ada kat sini kan. Belum masuk program dah. Itulah kata nama Aziah ni memang menakutkan. Okey, tak apa. Cuma saya back to Madam Moderator tadi minta lebih kepada macam expectation lecturer lah. Macam saya sendiri, macam mana kita kata sebagai supervisor kan kepada pelajar kita, kalau they all ni lebih suka panggil saya ibu ataupun mak, ada semualah, panggilan semua ada. Sebab saya punya prinsip, semasa saya jadi HOD dulu, saya akan take care semua pelajar di department MPH dan DRPH. Tak kira sama ada pelajar itu berada di bawah saya ataupun tidak, sebab itu menjadi tanggungjawab saya. Jadi maksudnya sekiranya ada masalah boleh je datang. Okey, itu semasa saya jadi HOD. Sekarang ni jadi DRPH coordinator, saya rasa lagi berat. Hafiz ni student saya dulu. Ada selingan. Okey, cuma saya boleh pecahkan saya punya
penerangan kepada dua lah. Satu is MPH, expectation lecturer or supervisor for MPH candidates. Satu lagi expectation for the RPH. Tadi Dr. Zul dah share dengan kita MPH only 1 year. Dan dia punya research project pun kita kata 8 unit out of total 40 unit. Dan kalau kita kira only 20% sajalah kan research. Jadi semasa MPH, kami di jabatan akan diberi pelajar maksimum 2 orang MPH untuk kita kata guide dan supervise. Dan semasa MPH kita hanya bukan guide in terms of research tetapi juga akademik. Sebab kami perlu isi kita kata progress untuk setiap 3 bulan lah sepanjang menjadi MPH lah. Jadi boleh bayang berapa kerap lah. Jadi maksudnya kalau setiap kali exam selalunya kita tengok exam semester, kita ada exam semester 1 dan semester 2 dan selepas itu setiap supervisor perlu isikan kita kata borang lah untuk monitor pelajar-pelajar di bawah mereka. Sebab apa? Kita kalau boleh, kalau dulu semua nak bagi good remarks kepada pelajar mereka, of course lah kan. Tetapi kita selalu terperangkap dengan diri kita sendiri bila pelajar itu sendiri menghadapi masalah. Contohnya kalau ada masalah in between the programs. Jadi bila tengok supervisor bagi bagus. Semua boleh dikatakan kalau SKT tu almost 100 lah kita kata. Tapi kenapa dia ada masalah? Jadi back to supervisor semula. Jadi sekarang ni kami lebih kepada kita kata kita assess secara jujur lah. Maksudnya untuk MPH kita ada assessment untuk akademik plus research project mereka lah yang 8 unit tadi out of 40. Okey. Untuk MPH sebenarnya mereka hanya perlu submit research project report sahaja dan akan diassess oleh kita kata assessor lah ataupun pemeriksa. Dan kalau sekiranya okey, maksudnya mereka tak ada macam kita pernah berlaku kursus-kursus lain okey tetapi research project sangkut they have to repeat 1 year just for research project saja. Pernah berlaku. Jadi maksudnya benda tu bukan kita kata boleh sambil lewa sajalah. Dan insyaAllah kepada calon yang akan join USM, kita akan mula academic session kita officially 16/10 dan akan bertemu dengan saya dulu sebab first slot tu saya akan guide, bukan guide lah, lebih kepada sharing juga macam mana untuk pemilihan tajuk-tajuk untuk research MPH lah. So kalau boleh start to think from now. Untuk DRPH, kita ada 3 tahun kan. Untuk DRPH 1 adalah coursework. Maksudnya semua secara teori lah macam yang Dr. Zul beritahu tadi. Dan pada masa first year ni, lecturer akan di-appoint juga untuk menjadi supervisor. Tetapi supervisor untuk akademik sahaja. Dan kemungkinan supervisor semasa MPH boleh menjadi supervisor semasa di RPH juga. Macam contohnya Dr. Zul. Sebab kebetulan khusus speciality yang Dr. Zul pilih adalah sama. Maksudnya mengikut supervisor dia di MPH. Kadang-kadang kita boleh tengok kan semasa MPH, selalunya research tu dia kita boleh saya katakan whatever under the sun boleh je lah buat. Maksudnya untuk MPH kita tak strict, apa saja secondary data yang dah already ada boleh guna. Sebab we just want to train you all untuk tahu apa itu research dan tahu metodologi dan juga analisis sampai boleh buat discussion lah. Okay. Tetapi untuk di HPS selalunya
bila katakanlah supervisor tu dah ada projek, selalu dia akan macam bincang balik, okay you continue lah dengan speciality yang saya ni lah. Contohnya kalau saya occupational, saya dah ada projek with grant, saya akan beritahu student saya masa MPH, why not you just continue with me sebab projek dah ada. So sebenarnya macam tu. Tapi ada juga calon yang semasa MPH dengan supervisor A, tetapi bila di RPH mereka memilih speciality yang kita kata berlainan dengan supervisor masa MPH lah. Jadi maksudnya untuk di RPH 1 akan ada academic supervisor. Bila berada di RPH 2 dan 3, kemungkinan academic supervisor di RPH 1, bukan kemungkinan lah, most majority selalunya akan continue dengan academic supervisor yang sama untuk research. Sebab tahun 2 dan 3 di RPH, you all will start with research. Untuk saya just nak explain sikit, untuk di RPH 2 dan 3 is actually you ada 3 komponen. I mean untuk di RPH you ada 3 komponen. Satu is kita kata component on knowledge, theory, which is di RPH 1. Lepas tu you akan ada field attachment, yang saya beritahu secara roughly je lah so that you all dapat rough idea macam mana. Field attachment semasa di semester 4 dan 5 ataupun di RPH tahun 2 semester 2 dan di RPH tahun 3 semester 1. Semester 4 dan 5 field attachment yang Dr. Wira beritahu tadi, you all kena pergi ke distrik yang you all dah identify ataupun dah janji lah. Maksudnya dah nak buat field attachment kat situ, dan selalunya research pun kita advise calon untuk buat di tempat mereka menjalani field attachment lah. Dan semasa field attachment, you all ada field supervisor. Cuma dengan supervisor di USM only can guide you on research saja. Dan komponen ketiga untuk di RPH adalah research. Jadi berbalik kepada expectation tadi lah ya. Of course lah, setiap ibu, setiap mak dia nak anak dia, sebab kami treat walaupun you all dah ada family, you all dah ada anak, you all dah ada wife, tapi kami anggap you all macam bukan kata budak kecil, tetapi maksudnya pelajar kan. Bila namanya pelajar, kita memang akan guide sebaik mungkin lah. Jadi expectation kami adalah kita nak anak-anak kita lulus dengan cemerlang lah kan, betul tak? Kita nak anak-anak kita bukan sahaja lulus sekadar lulus, tapi kalau boleh setiap exam semester kita nak mereka dapat dean list. Bila sebut dean list takutlah pula kan. Tapi tak apa. Yang tu kita akan cerita detail kemudian untuk siapa yang akan join. Dean list tu memang satu kita kata kebanggaan yang mana you all proud lah bila dapat dean list tu kan. Jadi maksudnya expectation kami, satu is kita nak anak-anak kita dapat kerja yang cemerlang dalam akademik. Yang kedua, kita nak anak-anak kita GOT. Ini term-term yang biasa yang bila dah join program di mana-mana universiti pun mereka akan menggunakan term ini. GOT adalah graduate on time. Ini adalah KPI. KPI department dan juga KPI KKM. Kalau mungkin Dr. Zul dah share dengan you all kan, kalau dulu KKM akan allow you all untuk extend. Tapi sekarang ni hanya 6 bulan sahaja. Contohnya sepatutnya kalau katalah you all sepatutnya habis bulan 9 lah, sebab kita academic session kita dah start bulan 10. Jadi tu yang macam kena mikir dulu. Katakanlah you all sepatutnya habis 3 tahun by September 2022. Tetapi disebabkan oleh kekangan, macam Dr. Wira share tadi kan, kita tak tahu. Perjalanan kita ingatkan smooth, kita kata lancar. Tetapi mungkin ada di tengah-tengah tu, kita kata obstacle yang besar yang kita tak pernah nak expect pun. Kan, anak sakit, kita sendiri sakit ataupun ahli keluarga rapat kita sakit yang mana akan mengganggu. Dan kalau boleh kita tak nak sampai, pernah berlaku final year, research almost complete tetapi tak boleh nak continue. Walaupun kita kata
kita dah advise, dah bagi kita kata moral support, tetapi mungkin kita kata apa masalah sebab kita kata berat, mata memandang berat lagi bahu memikul kan. Kita nampak macam dari segi mungkin kita kata odds napah je. Tetapi mungkin calon tu sendiri dia yang melalui, dia kata tak boleh. Dia kena kita kata surrender salah satu lah. Jadi selalunya mereka akan surrender dari segi program lah. Dan yang ini memang agak sayang lah. Jadi maksudnya seperti mana saya beritahu tadi, sepatutnya mungkin kalau sepatutnya habis September 2022 tetapi disebabkan oleh kekangan yang kita sendiri tak boleh nak avoid, mereka terpaksa extend another 6 months. Dan ramai sekarang ni yang batch DRPH 3++ di USM pun ramai yang mohon untuk extend. Sebab hari tu masalah utama adalah COVID lah, which is data collection ada problem lah. Jadi apa saya nak beritahu adalah KKM hanya allow 6 month extension sahaja. Selepas itu sekiranya kalau katakanlah research masih lagi tak boleh nak complete, you have to go back and serve KKM. Maksudnya yang tu kalau boleh try to avoid lah, sebab research nak kena complete. Kalau requirement USM lagi lah kena ada publication at least 2 untuk graduation. Dan pada masa yang sama you all nak kena kerja. Dan bila back to KKM, you all tak boleh nak kata dah saya belajar, give me excuse. Saya tak boleh nak chair meeting sebab saya ada kerja. Kita tak boleh ada kan. Sebab tu kalau kita tengok selalunya bukan nak kata bila kandidat yang macam ni kan selalunya dia akan kita kata give up lah. Sebab bila dah balik ke KKM dengan kekangan masa, dengan workload yang banyak, terpaksa bahagi juga dengan family. Jadi itu antara masalah-masalah. Jadi apa yang saya nak beritahu adalah bila nanti pelajar join kami seawal MPH lagi, kami akan cuba bantu, kami akan cuba guide. Sebabnya bukan kita kata apa-apa pun, nama supervisor tu akan ada juga berkait. Bukan sedikit, memang banyak. Sebab mereka kata student mana ni, student aziah lah yang tak sempat nak habis. Selalunya sebab tu kita kalau boleh kita akan bantu sebaik mungkin calon-calon yang berada di bawah kita untuk the best is GOT. Yang kedua adalah excellent in academic lah. Itu saja. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada Prof atas perkongsian yang diberikan. Jadi kita dah tahulah apa yang perlu dan apa yang patut kita buat, dan kepentinganlah kita menjaga hubungan dengan pensyarah lah, sebab dengan keberkatan ilmu tu lah kan. Okey, jadi macam kita tahu kalau tak lengkap lah kalau program master ataupun di RPH ni tak ada research kan. Jadi saya yakinlah mungkin ada calon-calon kat sini ada yang ada pengalaman ataupun tidak ada lagi pengalaman melakukan research tu sendiri. Jadi saya nak mohonlah kepada Dr. Zul, Dr. Zul Fahmi untuk ceritakan tips-tips untuk melakukan research lah, terutamanya masa MPH yang sangat padat dan credit hours dia banyak. Jadi dipersilakanlah kepada Dr. Zul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Munira. Untuk research, sebelum pergi kepada tips, cabaran dan tips tu, sedikitlah brief tentang research project. Yang ni more to MPH. Dia punya topik tu can be any public health issue. For the duration macam saya cakap tadi, first semester tu for research proposal, for second semester data collection, data analysis and writing. Type of data tu can be primary or secondary. The source of data tu boleh daripada hospitals, clinic, medical records, ataupun daripada JKN ke, PKD ke, ataupun daripada statistik department, ataupun mana-mana agensi lah macam Jabatan Kebajikan Masyarakat
ataupun yang selain padanya lah. Dan type of research tu can be qualitative ataupun quantitative ataupun mixed method lah. Kalau kuantitatif kebiasaannya lah dibuat lah semasa MPH, tapi ada juga lately ada yang MPH student complete qualitative punya research. Dia adalah dia follow strict scientific method lah, macam ada melibatkan JPM, ethical punya review. Dan kalau use of secondary data tu kita proceed lah daripada collection dengan manipulation of the data to the data mining ataupun data cleaning dan analysis. Okay, ni secara general lah. Kalau nak cerita pengalaman secara peribadi dan kawan-kawan, saya ada listkan projek-projek, research project untuk yang nak masuk this coming October. For the idea lah kan. Tadi pun ada few yang jumpa saya dekat tengah jalan tadi tanya tentang research. So kalau tengok pada variability of the topic tu, dia boleh can be anything lah. Yang first kali kena minat apa yang kita minat. Tapi kalau MPH ni kalau dia PhD yang betul-betul tengok kita punya minat lah, kita nak minat sambung apa. Tapi kalau MPH macam Prof Hazia cakap tadi, kalau kadang-kadang data tu asalkan jadikan sebuahnya research lah Prof kan, sebab nak grant, nak GOT, kita tak ada masa yang cukup nak appraise. Kalau di IPH level lain, dia proposal tu sendiri pun dah banyak yang kita boleh tanya. Kalau MPH tu, kalau yang secondary data tu, kalau proposal tu dia tak banyak ni sangatlah untuk kelulusan pihak JPM atau etika lah, ada jabatan perubatan etika masyarakat, etika tu untuk research tu lah. Okay, ni contoh-contoh lah yang best saya lah, sebab saya lagi familiar tentang best saya. Contoh macam yang first tu survival rate, yang ni level tinggi sikit lah kalau survival rate ni. Kalau MPH level ni yang saya difahamkan lah semasa tu adalah setakat logistic regression punya analisis. Okay, logistic regression punya analisis ni nak senang cakap dia ada dua lah, independent variable dengan dependent variable. Contoh, kalau saya buat contoh yang saya sendirilah, okay, nombor 8 tu. Saya buat contoh, tajuk saya adalah stunting kan, kanak-kanak bantut. Yang ni kebetulan lah saya dapat data daripada IKU. Jadi saya punya analisis tu adalah di East Coast, di 3 negeri lah, Kelantan, Terengganu dengan Pahang. Yang mana kita tahu stunted ni ataupun kanak-kanak stunting ni paling tinggi di Kelantan kan. Kan pernah viral lah itu, dalam tu lagi tinggi daripada negara Afrika. Memanglah kalau ikut dia punya proportion ataupun prevalence. Jadi daripada situ saya dapat data ni. Jadi kalau di segi independent variable tu, kita buatlah faktor-faktor yang mempengaruhi kepada stunting. Dan dependent variable tu kita bahagi pada dua, stunting dengan non-stunting. Tu secara mudah nak faham lah apakah itu logistic regression. Yang tu yang the minimal requirement untuk MPH level lah. Kalau yang lain tu semua boleh tengok ke sini, macam yang Amir ni survival rate, yang ni tinggi sikit lah dia punya modelling ni. Kemudian yang ni hand hygiene knowledge and perception among nurses ni pun sebenarnya dia punya analisis tak silap saya adalah logistic regression. Kalau yang nombor 3 ni, proportion of fail quit smoking and eat associated factor dekat Perlis. Sebab yang this candidate ni pernah kerja lama dekat Perlis. So apa yang saya nak tekan kat sini, kadang-kadang kita punya mentor dekat tempat kita kerja sebelum kita masuk USM tu sebenarnya ada idea, dan idea tu kita boleh ketengahkan dengan supervisor. Macam pengalaman saya sendiri, saya punya mentor dulu tu Hashimah punya idea dan saya approach SV yang betul. Sebab tu saya tunjuk carta organisasi tadi tu. Jadi kita kena approach supervisor yang betul untuk membantu kita menyelesaikan research project tu. Okay, sekarang kita dah boleh tanyalah dekat daerah kita yang kita duduk, data apa yang paling lengkap. Kita tak naklah data yang ada missing data banyak sangat. Nanti bila kita analisis tu tak tepat, dia punya tu tak tepat. Okay, sini ada malaria pun ada, obesity. Lepas tu siapa yang minat family health boleh buat ni expanded immunization program. Lepas tu yang minat health system management, kat sini ada senior saya Dr. Hafiz, orang health system management.
Ini one of the contoh tajuk lah, economic loss of foodborne disease. Ini pun untuk health finance lah. So macam cakap tadi, any public health issue can be the research project for MPH. Masa di RPH ni kita tengok minat masing-masing lah. Okay. Okay, yang ni pesanan untuk secara umum lah, bukan untuk research. Jangan jadi selfish sebab saya boleh cakap MPH ni kita bukan berjuang sorang-sorang. Study group tu sangat penting sebab saya sendiri masa jawab soalan tak ingat jawapan tu, macam seolah tak jadi blank, macam tak baca, tapi Allah bagi ilham tu teringat kawan pernah cakap masa study group. Tu je. Kita macam bantuan macam Allah saya baik ada teringat lagi kawan ni cakap macam ni. Kemudian dia datang sendiri tu. Sebab kita memang takkan mampu nak study seorang kalau nak ingat semua benda. So memang study group tu sangat-sangat penting lah. Kemudian dalam kelas tu kita akan belajar untuk menerima kritikan daripada orang lain lah. Sebab kita discussion punya kelas. Kita kadang-kadang perspektif kita berbeza. Tambah-tambah kalau kelas medical sociology lah. Nanti kan kenal dengan Dr. Aman. Dia akan macam seolah-olah bagi kita berfikir di luar kotak. Sebab sosiologi kita kadang-kadang benda baru. And then yang macam semua panel cakap tadi, semua ada family kan. Setengah orang tu ada masalah family, dia ada face on hardship dari segi family ke, anak tak sihat ke, ataupun pasangan bermasalah ke. Jadi kita bantu setakat mana boleh. Dan apa yang kita baca tu untuk exam, kita share dengan kawan-kawan. Sebab bila mana kita share, kita punya ingatan untuk exam tu lagi tinggi lah daripada kita baca sorang-sorang lah. Okay, saya rasa untuk research MPH level saya cover, nanti boleh fikirlah idea yang related lah dengan study MPH. Okay, setakat tu saja. Okay, terima kasih Dr. Zul. Kita tanya balik lagi Dr. Zul berkaitan dengan latihan sangkut. Kita tak lengkap lah kita kata training MPH dan RPH ni kalau kita hanya dapatkan knowledge. Dalam kelas kita banyakkan dapat knowledge, jadi kita memerlukan skill ataupun kemahiran lah. Kita kena garap kemahiran tu semaksimum yang mungkin semasa latihan sangkut ataupun attachment. Jadi mohon kepada Dr. Zul lah untuk share sedikit lah macam mana untuk lengkapkan tempoh kita latihan sangkut ataupun attachment. Silakan. Okay, terima kasih Dr. Munira. So okay, for this last punya round ni just for field attachment, macam saya cakap tadi, batch kita orang batch yang terkesan dengan COVID diawalkan field attachment kerana tuntutan COVID pada masa itulah. Jadi tenaga kerja diperlukan di PKD. Jadi kita orang punya field attachment dipendekkan menjadi 6 bulan lah, daripada Oktober 2021 kepada Mac 2022. Saya sendiri di bawah, personally saya sendiri di bawah Dr. Izamin jugalah di PKD-KB. Ni saya tunjuklah tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan. So boleh bayang dalam masa 6 bulan ada logbook yang perlu diselesaikan, ada technical report yang perlu dibuat, ada general report yang perlu dibuat dan ada outbreak report yang perlu dibuat. Dalam masa yang sama COVID masih belum habis. Saya masa tu dengan Dr. Wira kat sini, siapa pergi KB, Dr. Hanif ataupun kawan-kawan lain di PKD masing-masing, semua kita disibukkan dengan COVID. Tapi kami masih juga perlu melengkapkan field attachment berdasarkan subspecialty masing-masing. Semua sub kena buat attachment. Jadi apa yang saya boleh bagi tips adalah kena proaktif lah. Kena proaktif, macam kalau kita tahu PPKP ataupun IK tu keluar hari tu untuk pergi mana-mana, kita minta izin untuk join dan kita beritahu je kita punya field supervisor. Dr. Izamin dengan Dr. Sharina sangat-sangat supporting lah kalau kita join mana-mana program, asalkan kita punya tugas di office tu, sebelum kita tinggal office tu selesai lah. Macam kita orang itu tentang COVID punya management tu, jadi selesai dulu yang tu, and then biasanya petang lah kita orang gerak ke mana-mana. Macam gambar first tu kita orang join yang ni COSPEN masa baru nak start balik after COVID tu. Saya ada bagi talk sikit tentang COVID sebenarnya kepada anggota COSPEN. And then this one
kita join juga IK buat. Siapa yang belum pernah join, IK buat aktiviti itulah yang untuk merokok di kedai makan tu. And then yang ni kita buat pemeriksaan premis ni berdasarkan aduan ni di dekat sebelah belah Ketereh ni. Saya ingat kedai ni dia ada aduan lauk dia tak berapa inilah macam berbau. Jadi kita pun turun the next few days untuk check. Kemudian adalah compound yang dikeluarkan. Dia punya disiplin berbeza lah. Yang tadi tu lebih pada inspektorat, yang ni health promotion. Okey, yang ni ada aduan di taman lah tentang projek perumahan yang mengganggu saliran. Yang ni kita cover tentang environmental health. Kemudian ni saya pergi ada swimming pool ni. Ni adalah di salah sebuah taska dekat KB yang mana kita pergi untuk pembaharuan lesen taska. Jadi kita kena pergi buat check ni IK di PKD KB ni. Tapi taska ni dah tak gunalah swimming pool ni, jadi sepatutnya tak boleh ada air yang bertakung lah, macam mana kita tahu kan. Kemudian yang ni ada yang ni di masa food poisoning punya outbreak. Kita tengah buat food history. Dan yang last kali ni saya buat untuk MCH, saya buat ada satu virtual course tentang management of diabetes mellitus among antenatal mother lah. So sebenarnya kita still kena cover all the disciplines within the short period, dan kita kena be proactive lah during the attachment. Dan weekly tu macam Dr. Izami sebut, kita orang di KB kita ada critical appraisal ataupun journal punya appraisal every week lah, about 1 hour per week. Sangat-sangat membantulah masa tu saya rasa. Okey, tu saja kot Dr. Munira. Tunggu sekejap Okay, terima kasih diucapkan kepada Dr. Zul, dan saya percaya cabaran dan pengalaman ni amatlah penting sebab dia akan membantu kita lah untuk kita menjadi seorang pakar kesihatan awam yang berkaliber di masa hadapan. Jadi seterusnya kita pergi kepada panel yang terakhir, Dr. Wira. Okey, Dr. Wira telah tamat di RPH dan telah melalui tempoh 6 bulan gazetmen. Jadi Dr. Wira sangat-sangat fresh lah, kita kata dari segi pewartaan lah, baru sahaja habis kita kata gazetmen. Jadi mohon Dr. Wira untuk kongsikan sedikitlah pengalaman dan cabaran semasa tempoh pewartaan tersebut. Dipersilakan Dr. Wira. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali sesi kedua dan sesi ketiga lah untuk saya lah. So saya rasa selepas saya dah tak ada lah speaker yang lain kan. Saya adalah okay. Jadi untuk pengalaman lah sewaktu gazetmen, saya rasa mungkin hampir sama lah dengan rakan-rakan batch yang mana menjalani gazetmen sewaktu COVID lah. Jadi of course memang kita tak boleh nafikan lah COVID ni dia akan jadi benda yang akan diingati sampai bila-bila lah.
Dan kalau ikut kepada prediction daripada WHO, sebenarnya kita akan jangka akan muncul lagi sebenarnya penyakit-penyakit baru lah in future. Wallahualam, kita tak tahu, tetapi nak bagi tahunya COVID dah salah satu benda yang mungkin kalau kita kata boleh menjadi satu ruang kepada kita untuk lebih visible untuk public. Sebab sebelum ni kan orang kata public health ni tak visible, tapi saya percayalah public health ni banyak sebenarnya mengangkat martabat PPKA untuk terampil ke hadapan lah. Dan tidak terkecuali lah, saya di PD Kota Baru ni memang saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Izamin, sebab kalau dilihat saya masuk pada bulan Mac 2021 dan selepas 1 bulan bermula bulan 4 ke hingga bulan 5 tu kita dah mula menghadapi gelombang COVID yang kedua. Yang mana kalau ikutkan dekat situ segala PKPD yang berlaku di Kota Baru tu, kalau orang nak marah pun boleh marah dekat saya lah, sebab saya antara behind the brain lah. Maknanya the brain behind it lah. Maknanya saya dengan blessing daripada PPKA, Dr. Izamin, Dr. Sharina, kami berbincang dan kita akan pastikan tempat-tempat yang berisiko, kita akan buat kawalan seboleh mungkin lah. Dan memang sepanjang pengalaman saya memang banyaklah PKPD yang kami dah berjaya buat dengan tim Kota Baru. Dan alhamdulillah juga Dr. Izamin banyak membawa saya untuk menghadiri meeting-meeting bersama interagensi, yang mana kita boleh kenal lah maknanya siapa sebenarnya stakeholders yang kita sepatut bekerjasama sewaktu kita berada di PKD. Dan saya rasa pengalaman ini mungkin kita tak akan dapat sepanjang masa lah, dan itulah yang mungkin saya boleh kongsi lah. So bila kita bersama dengan agensi lain ni, of course communication, bagaimana cara kita untuk coordinate all the programs tu memang sangat penting lah. Dan untuk pengalaman gazettement, itu dulu kot yang saya nak share. Okay, soalan seterusnya. Okey, walaupun kita kata jauh lagi kan perjalanan untuk gazetment kan, saya selalu kat sini, tapi kita perlu lihatlah di manakah kita 5 dan 10 tahun akan datang. So pengalaman Dr. Wira seterusnya dia akan ceritakan. Dr. Wira telah tamat pewartaan, jadi sekarang dia telah menggalas sebagai tanggungjawab sebagai pakar kesihatan awam, pakar perubatan kesihatan awam yang baru. Jadi Dr. Wira akan ceritakan pengalaman beliau sebagai pakar kesihatan, pakar perubatan kesihatan awam baru. Dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, jadi kalau dilihat kepada pengalaman, mungkin saya nak recap sikit pengalaman saya sewaktu bekerja dulu. Sewaktu saya tamat housemanship di Ashraf Zak 2, saya pernah bertugas di Klinik Kesihatan Jeli, kemudian di PKD Jeli sebelum saya berhijrah ke cawangan CDC. Siapa di sini officer CDC? Angkat tangan. Nak tahu saya punya super junior? Okey, Hazlino Tahniah. Okey, selepas di CDC alhamdulillah saya sambung untuk MPH dan DRPH. Dan selepas itu sewaktu DRPH saya gazetmen di latihan sangkut saya di PKD Tanah Merah. Kemudian gazetmen di PKD Kota Baru. Dan seterusnya saya sekarang berada di Ibu Pejabat dan berada di program perubatan. Sebenarnya ada sebab kenapa saya sebut benda itu, bukan saya nak show off ke apa, tetapi ini lebih kepada memberi persepsi kepada semua lah. Maksud kata, kadang-kadang apa yang saya buat ini sebenarnya ada tujuan dia. Sebab bagi saya, untuk kita mengetahui sudut pandang setiap orang itu adalah lebih baik ataupun yang terbaik adalah dengan kita melalui sudut pandang itu sendiri. Maknanya, having said that, kadang-kadang kita mempunyai satu tendensi bila kita berada di daerah, kita akan cakap, apalah negeri tak pandai buat kerja. Contoh saya tak pernah nak cakap benda sebagai benda yang realiti, tetapi mungkin boleh dibayangkan macam tu. Bila kita di negeri pula, apalah MOH ni kan, bagi arahan ni macam kayangan, tak faham apa yang kami dekat state buat. Dan tak terkecuali, bila you all di PKD, apalah negeri ni bagi. Okay, so kadang-kadang apa yang saya nak sebut di sini, itulah penting kepada empati ataupun bagaimana kita mengisi diri kita dalam kasut ataupun dalam tempat individu tersebut. Kerana saya yakin dan percaya setiap level ataupun setiap angle ataupun setiap what we call that, setiap level kepada kita punya organisasi ni mempunyai sebenarnya hala tuju yang sama, tetapi kita mempunyai peranan yang berbeza. Itu je saya boleh cakap. Jadi alhamdulillah mungkin orang kata menjadi satu kesempatan apabila saya berada di Ibu Pejabat, dia membuka kacamata sekali lagi untuk melihat bagaimana cara Ibu Pejabat itu bekerja. Dan kalau ditanyakan kepada saya, adakah PPK ini perlu di perubatan? Jawapan saya yes. Kita memerlukan ramai PPK di perubatan.
Sebab apa? Sebab kita perlu ada satu keterbukaan dalam kita bekerja. Makna kata kalau kita selama ini kita memang sentiasa dalam program KA, kita hanya nampak angle kita sebagai orang KA. Kita tak nampak lagi apa dia punya cabaran ataupun angle dari sudut pandang adalah orang yang berada di bidang perubatan. Tetapi insya-Allah dengan kehadiran saya di bidang perubatan, saya mengharapkan saya adalah insan yang kerdil, tetapi apa yang saya harapkan adalah paling tidak akan ada orang-orang yang akan sentiasa mengisi link yang tertinggal. Bak kata Datuk Dr. Azman tadi, the missing link tu akan disambung kembali oleh mereka yang pernah berada di semua tempat. Sebab saya yakin dan percaya, kadang-kadang kita sebagai manusia, kita adalah manusia yang lemah dan kita ni tak mampu untuk melihat sudut pandang orang lain. Tetapi jika diizinkan, cubalah untuk kita mengambil pengalaman untuk berada di sebanyak tempat, di sebanyak mungkin, supaya kita boleh melihat segala permasalahan dalam sudut pandang yang berbeza. Dan of course, ini yang paling penting, di mana pun kita berada, hormatilah orang lain. Jangan kita beranggapan hanya kita sahaja yang pandai, orang lain tak pandai buat kerja. Sebab saya yakin dan percaya mereka melakukan kerja masing-masing dengan sebaik mungkin. Dan tak ada orang yang bekerja sebenarnya semata-mata untuk melepaskan batuk di tangga. Sekalipun kita berada dalam program berbeza. Dan insya-Allah mudah-mudahan program perubatan dan program KA akan sentiasa lebih baik lepas ini. Maknanya kerjasama yang terjalin akan lebih mesra selepas ini insya-Allah. Itulah harapan saya. Terima kasih. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Wira. Okey, hadirin hadirat sekalian, kita masuk kepada pusingan terakhir iaitu sesi soal jawab. Jadi bagi peserta yang berada dalam dewan, anda boleh onkan mikrofon, dan bagi peserta yang berada di dalam talian, anda boleh menulis di ruang chat. Jadi kita dah ada 2 soalan. Saya terus bacakan. Kita ada 2 soalan iaitu berkaitan dengan Caroline daripada Sarawak bertanyakan tentang adakah research untuk MPH perlu berkaitan dengan research di RPH, dan Dr. Siti Mariam daripada Hospital Jempol dia tanyakan apa perbezaan di RPH coursework dan research, atau di RPH program akan involve nak tahu apa macam mana program di RPH tersebut. Jadi Prof Hatiah kot saya rasa orang yang sesuai untuk menjawab soalan ni. Dipersilakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Munira dan terima kasih kepada yang bertanya. Sorry saya tak nak ikut nama dia tadi. Okey. Soalan yang pertama pasal adakah research semasa MPH tu perlu tak related dengan DRPH? Jawapannya yang terbaik adalah yes. Sebab selalunya kalau katakanlah bila buat research semasa MPH, walaupun kita kata as secondary data je kita ambil secondary data yang dah memang ada available kan. Contohnya on obesity. Dan selalunya bila kita buat research semasa MPH tu menggunakan data secondary, kita boleh dapat idea, contohnya obesity, apa lagi masalah yang perlu kita buat, kita intervene, ataupun area which is kita rasa perlu lagi kita explore more. Sebab itu dicadangkan kalau sebolehnya semasa di RPH kita continue je dengan obesity. Cuma area tu kita expand, dan kalau katakanlah research tu ataupun research yang kita dah go through daripada literature, kita katakan daripada jurnal lain memang dah ada, tetapi mungkin kita boleh fikirkan added value. Apa value yang kita boleh tambah supaya kita punya research tu kita kata tak adalah duplicate research orang lain. At least ada added value di situ. Jadi back to soalan tadi, sebaiknya kalau boleh ada link antara MPH dan DRPH. Itu yang terbaik. Okay, kalau saya nak sambung lagi ada lagi, tapi tak apa, tak perlu lah. Itu requirement universiti sebenarnya. Okay. Soalan yang kedua adalah berkenaan dengan okeylah. Saya boleh beritahu antara 7 universiti di Malaysia yang offer 1+3 program, hanya satu universiti saja yang di RPH coursework.
So saya tak perlu beritahu lah universiti mana takut bias nanti. The rest adalah mixed mode. Maksudnya mixed mode minimum teori dan juga research must be 50-50. Macam USM kami 30-70. 30 teori, 70 research. Kenapa? Sebab kami nak suitkan dengan status USM as RU, Research University. Banyak pula nak cerita pasal RU kan, tapi tak apalah. At least you all faham yang tu. Jadi kalau kita kata bila bercakap di RPH ni coursework ataupun mixed mode, indirectly akan reflect kepada kedalaman research tu sendiri macam Dr. Wira beritahu. Sebab unit, contohnya untuk di RPH di USM, total unit untuk research adalah 65 out of 90. Maksudnya research saja dari segi percentage ataupun distribution dia adalah 70% daripada total program di RPH. Jadi maksudnya untuk USM, saya bercakap pasal USM lah ya, dan juga boleh applicable to universiti lain yang mixed mode lah sebab lebih kurang structure adalah sama. Paling kurang pun mereka weightage adalah 50-50 lah. Cuma a few universiti yang masih practice 30-70. 30 untuk teori dan 70 untuk research. Bila bercakap 70% adalah research, maksudnya kedalaman tu kena dalam lah. Contohnya dekat USM sendiri, Viva Voce kami conduct macam PhD. Ada seorang external examiner dan 2 internal examiner. Saya rasa situ sajalah. Saya takut nanti kan bila banyak saya bercerita lagi menakutkan. Saya rasa tu dah menjawab. Terima kasih. Okey, jadi saya buka dekat dalam dewan ni ada siapa-siapa nak tanya, ada persoalan ke? Ada? Tak ada, semua dah penat Okey. Okeylah. Kalau tak ada, jadi kita tamatlah sudah sesi sharing session kita pada petang ni. Expectation versus reality. Jadi bersama dengan 3 panel yang cukup hebat dan terima kasih sudi hadir pada petang ni. Jadi saya harap apa-apa input, cerita-cerita ataupun pengalaman yang dikongsikan akan bergunalah kepada calon-calon dan peserta yang hadir dan juga mungkin boleh disebarkan kepada rakan-rakan yang lain lah. Kita sharing balik benda ni kepada yang lain. Jadi segala kelemahan datangnya daripada saya dan saya akhiri kita punya majlis kita dengan Tajwid Kaurah dan Surah Al-As.